Warna Pagi IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazul untuk Warna Pagi. Dah 8.30 minit pagi di pagi Khamis dan kita nak bawakan kepada anda rancangan Generasi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti di mana saja berada. Sudah masuk tahun 2020. Ya. Dan di manakah kita sekarang? Adakah masih lagi terimbau-imbau kenangan dulu? Ya. Tak boleh nak move on katanya walaupun tahun dah berubah. Tapi itulah yang perlu kita tetap bincangkan sebab itulah hakikat kita dah berada. Dah Januari pun dah separuh bulan dah sebenarnya. Betul. Untuk tahun 2020. Ya betul. Dan pastinya kita seperti kita maklumkan tadi juga topik generasi kita hari ini juga berkaitan tentang 2020 iaitu Reset Minda dan bersama kita di studio pagi ini iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian dan Hazwan yang baik hati dan soleh. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Prof yang datang sentiasa bawa dengan aura positif tu. Betul. Lepas tu hari ni pun kalau pitch kita dalam Facebook live dah boleh tengok ada handphone mata tiga. Betul lah, ada tiga mata yang tengah perhatikan kami sekarang ni. Oh ya Tuhanku. Itu kira itu teknologi yang memudahkan Betul. lah. Niat. Kan. Baik, hari ni Prof kita ada tajuk yang menarik juga. Kalau ikutkan ada orang mungkin dia nampak benda ni besar sebab kita nak reset minda untuk tahun 2020. Mungkin ada sesuatu nasihat yang perlu kita dengar hari ni Prof. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mulakan dengan kata-kata ini. Siapakah manusia itu? Ataupun siapakah seseorang itu? Okey. Seseorang itu ialah apa yang dia fikirkan dan rasakan dalam jiwa dia. Itulah yang membezakan saya, Pian, Hazwan dan pendengar sekalian. Kalau tidak, kita ni semuanya hanya ada tulang, daging dan kulit. Betul. Betul tak? Sama dah. Sama. So kita bandingkan, katalah Abu Lahab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau bukan Nabi pun mungkin orang yang katakanlah kita bandingkan dengan Adolf Hitler dengan orang yang baik ya. Contohnya Syekh Yusuf Qaradawi. Dari segi fizikal sama. Kalau saya sebagai doktor perubatan, kalau saya tengok kulit Adolf Hitler, kulit Syekh Yusuf Qaradawi sama, ada epidermis semua ada. Kalau mata pula, mata fizikal dia, lapisan kornea semua sama, tak ada yang membezakan. Yang membezakan kita hanyalah kita punya fikiran, kita punya emosi dan perasaan dalam jiwa kita, iaitu minda kita. Jadi kalau kita perhatikan, kita masuk 2020, dari segi fizikalnya kita nampak samalah. Adakah kita jadi telinga tiga ke mata tiga? Tak, handphone mata tiga. Tapi mata tetap dua, sepasang mata. Betul. Okay? Jadi dari segi fizikal kita tak berubah. Dan kita perhatikan masa kita buat resolusi. Kan ada orang banyak azam tahun baru, walaupun saya memang tak ada azam tahun barulah. Saya ada azam waktu barulah. Kita setiap waktu setiap saat nak jadi orang lebih baik. InsyaAllah. So kita perhatikan masa kita buat azam tu, kita tengok mana, kita fokus pada apa. Banyak orang nak sihat, nak kurus, tapi berapa orang yang sebut dia nak jadi bertakwa, selalu nak berjaya. Betul tak? Kan? So hari ni niat saya ialah saya nak mengubah diri saya, nak reset diri saya. Masyarakat, ummah dan masyarakat ni kita ada pengikut dan pemimpin. Dan kita ni semua pemimpin. Ibu pemimpin di rumah, mana-mana sajalah. So kita nak reset 2020 ni, dan tahun 2020 ni satu tahun yang kita sebut-sebut lama dah. Betul tak? Betul. 2020. Dari segi perubatan pula, Doktor mata, Vision 2020 ialah bererti benda-benda yang 20 kaki kita patut nampak, orang biasa nampak, kita pun nampak. Maknanya sharp vision, jelas. Tak ada penyakit. Kalau pandangan kita 20/40 bererti orang pergi 40 kaki nampak, kita 20 kaki baru nampak. Maknanya kita ada masalah mata.
Okey. Jadi 2020 sangat bagus. Saya rasa kita nak reset. Reset tu maknanya apa? Kita nak tengok fail-fail lama yang menyebabkan komputer kita hang. Berat. Okey, banyak baggage, banyak memori lama orang tu buat kita yang kita tak maafkan, semua berat. So kita buang, delete file lama, install file baru. So kita install lah file baru dalam Reset Minda. Apa file baru tu? Kita punya fikiran, apa kita rasa dan apa kita fikir setiap saat. Dan yang membezakan tindakan seseorang adalah fikiran dan perasaan. So kalau fikiran kita sentiasa positif dengan sentiasa mengucapkan Subhanallah. Tengok matahari naik, Subhanallah. So orang cakap Subhanallah, boleh fikir negatif tak? Tak kan? Susah. Lepas tu kita nampak, berasa bersyukur, Alhamdulillah. Kita positive feeling pula. Betul. Bila kita positive feeling, Alhamdulillah, dalam syukur, action kita positif ke negatif? Positif. Positif. Kan? Kalau action kita positif, reaction yang kita dapat dari dunia luar Positif. positif. Itulah nasib kita. Ya. Tetapi fikiran kita, akal kita ni berfikir ni, mata akal kita tu ditentukan oleh mata hati kita ataupun hati kita. So kalau hati kita bersih, kan, tu yang kita nak reset tu. Nak reset hati kita, nak buang penyakit hati kita, maka bila kita mula bersih hati kita, automatik fikiran yang pertama akan lahir akan positif. Contohnya, macam saya naik tadi, boleh pula saya nak minum air kopi, pom, terlanggar. Angka terlanggar, pom, tumpah saya punya ni. Okey. So, masa tu kalau kita seorang yang penuh dengan kemarahan atau jiwa kacau, mulalah marah, merungut, mengeluh. Tetapi kalau kita seorang yang tenang dan jiwa tenang, bila tumpah, kita ketawa, Masya Allah, ni ada dosa ni, minta ampun lah. Tak apalah. Kita suka sebab tumpah tu yang buatnya Allah. Kalau kita nampak orang langgar kita, bukan orang tu, Allah hantar tangan orang tu langgar kita untuk kita ingat sesuatu. So kalau kita jadi orang yang merasakan Allah di mana-mana, Allah segala-galanya, semuanya izin Allah, tidak ada benda berlaku yang kita tak suka. Sebab itu salah satu tanda hati dicintai Allah ialah hati tidak pernah gundah gulana, tidak pernah susah hati, tidak pernah takut. Itulah tanda hati yang disayangi Allah. Tak nak ke hati macam tu? Sebab tu kita nak reset minda 2020 ni. Kita nak jaga hati kita. Sebab itu dalam poin seterusnya saya nak bercakap tentang kita punya meter jiwa. Jiwa pun ada meternya. Jauh mana, laju mana, mungkin apa akan digambarkan tu. Bila cerita tentang 2020 ni pun Prof, kita teringat teguran Perdana Menteri juga. Beliau yang mencetuskan wawasan 2020 dan beliau memberi satu teguran baru-baru ni, janganlah duk cerita 2020 ni kereta terbang. Tapi beliau lebih tekankan pada jiwa, minda kita macam mana jiwa terbang. Kita nak jadi jiwa tu terbang tinggi. Betul. Sebab bila jiwa terbang tinggi, kita ada nampak macam ni. Kalau kita duduk kat bawah, kita duduk main dengan semua api kat bawah tu. Semua api. Pedih kan? Kalau kita naik atas, subhanallah, kalau duduk rumah lah, penthouse kita tingkat 19, udara buka sedapnya. Orang kat basement tu penuh bau sampah, betul? Jadi kalau jiwa kita terbang tinggi, so orang buat kita pun tak kenalah pasal kita tinggi. Jadi kalau kita orang berjiwa tinggi, macam PM kata tu, so kalau kita tinggi jiwanya, apa jiwa tinggi? Kasih sayang, kesyukuran, penerimaan, ketenangan. Orang jiwa bawah, marah, sakit hati, dengki, benci, meluat, menyampah, tindakan, merungut, mengeluh, alasan, komplain. Tapi orang ke atas ni menghargai, mensyukuri, membalas budi. So sebab tu saya kata, hidup kita dalam jiwa kita. Lagi kita tak reset jiwa kita, jangan duk sibuk tengok apa berlaku di keliling kita. Tu yang nak ajar macam mana meter jiwa ini akan menentukan kehidupan kita dunia akhirat.
Baik, kejap lagi kita akan belajar lebih lanjut tentang apa itu meter jiwa dan kita nak baca meter jiwa masing-masing, Prof, insya-Allah. Dan sambil-sambil tu yang sedang menonton di Facebook Live kita hari ni boleh kongsikan juga, share perkongsian Prof Muhayya pagi ni dan boleh tulis soalan dan komen anda di situ. Macam Siti Hajah Humairah ni Siti Hajah Humairah ni saya tulis lagi 2020 jiwa terbang tinggi bukan riak diri. Lepas tu ramai juga sebenarnya yang berkongsikan juga poin-poin yang Prof sebutkan sebentar tadi. Dan kalau katakan anda ada sebarang persoalan serta pandangan dan juga perkongsian, kongsikannya di Facebook Live kami ataupun di WhatsApp 0129004004. Baik, kejap lagi kita akan sambung. Jangan ke mana-mana, terus dengan Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Salawatul Karim Syahra wa hawlah Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawlah Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawlah Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawlah Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Kuala Terengganu 100.2 FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk generasi dengan topik kita pagi ini Reset Minda 2020. Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad bersama kita pagi ini. InsyaAllah. Dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang nak mula hantarkan soalan tu, nanti kita akan raikan juga. Cuma sekarang ni Prof nak kongsikan dengan kita macam mana Prof meter jiwa yang kita kena tahu tu. Letak kat mana tu agaknya meter jiwa ni? Okey, so kita tahu manusia ada 4 komponen Satu physical, kedua akal IQ, so PQ IQ, dan 3 emosi EQ, dan 4 SQ rohani. Spiritual lah. Sebab itu dalam dasar pendidikan negara JERI kan, jasmani, emosi, rohani, intelek kan. Okey. So sekarang saya nak cakap ni ialah satu yang saya ambil ni daripada nak acknowledge Pak Nasrullah daripada Indonesia. Di mana beliau modifikasikan daripada apa yang dikatakan oleh Ian Marshall. You boleh Google Ian Marshall.
dia cakap tentang scales of motivation. Motivasi manusia ni dia ada scale dia. Ada dia panggil motivasi negatif, motivasi positif. Jadi hidup kita ni kita tengok bukan motivasi maknanya apa? Motive for action. Betul? Kita buat sesuatu tindakan tu sebab ada motif dia. So motif tu boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Sekarang kita nak refleksi diri kita setiap hari. Macam saya datang sini, Pian datang sini, kita bercakap ni daripada motivasi mana? Negatif atau positif? So nak tahu yang mana negatif ke positif, anak-anak sekalian? Yang mana? Ya, nak yang mana? Ya, nak negatif ke positif? Of course lah positif. Okey, tapi kita negatif dululah. Kita tahu yang tak elok, baru kita tak elok. Okey. So, dia punya scale motivation ni dia ada daripada negatif 8 sampai naik ke negatif 1. Tapi Bona nak cakap daripada negatif 1 dulu. Okey, kita semua ada sifat ni, negatif 1. Manusia dilahirkan dengan sifat ni. Apa dia? Bangga diri. Self projection. Sebab tu kita suka selfie. Kalau ambil gambar, kalau tengok gambar siapa kita tengok dulu. Itu dipanggil self projection. Memang semua dilahirkan negatif 1. Majoriti manusia. Kita akan lebih bangga diri sikit. Okay? So ini kata-kata dia lah. Tapi saya rasa pun gitu. Memang kita pun memang buat sesuatu tu banggakan suka bangga. Okay, so bila kita tahu negatif, kita pandai nak buang positif, jadi positif. Okay, so first is bangga diri. Yang kedua ialah orang yang buat kerana marah. So yang pertama, kita buat negatif sesuatu kerana nak bangga diri, belajar pandai, nak dapat A, nak masuk upload Facebook, itu pasal bangga diri. Nak pujian juga. Pujian yang masa upload tu untuk apa tu? Yang upload tu, feeling blessed, feeling awesome tu apa tu? Okey, yang pergi umrah, tunjuk gambar, doa depan Kaabah, semua tu ada. So jaga. Yang kedua, kadang-kadang kita buat kerana daripada emosi marah. Jadi kalau kita tengok kat internet ke, orang komen dan sebagainya, kita tengok orang bercakap tu daripada emosi apa. Jadi kita pemerhati diri kita. Saya cakap meter ni bukan untuk tengok orang tahu, untuk tengok diri kita. So daripada emosi marah, bagus tak? So minus 1 is bangga diri. Minus 2 ialah marah. Minus 3 ialah ikut nafsu, tamak. So kalau kita berniaga, barang tu tak betul. Contohnya, untuk hilangkan rabun, letak ubat titis mata, hilangkan rabun. Ini sebab tamak, sebab mahukan keuntungan sedangkan tak betul. Okey, tamak, nak duit banyak. Modal kita RM1, kita jual RM200. Maka itu tamak namanya. Okey, itu negatif 3. Negatif 4 ialah takut. Takut kena reject, takut orang tak suka, takut orang tak sokong, takut hilang jawatan. Risau termasuk lah. Belum lagi, itu masih takut. Belum lagi. Lepas tu baru risau, baru resah. Alamak. So saya nak sahabat, kajian daripada Ian Marshall dan psikologi di barat mengatakan 95% dunia ini manusia dia buat tindakan berdasarkan emosi negatif 1 hingga negatif 4. Masya Allah. So bayangkan kenapa kita marah orang, kenapa. Tengoklah orang sekarang, cuba, saya tak tahu isu negara. Saya ni pendengar sekalian, saya seorang yang tidak suka melihat pada isu. Sebab pada saya sebagai doktor, isu tu macam gejala saja. Tapi saya lebih suka tengok pada kuman tu. Akar. Kita bercakap tentang akar sekarang. So kalau ada isu di negara ke, di rumah tangga, di apa, tengok emosi negatif mana, motivasi mana. So kalau satu keluarga tu penuh dengan nak menunjuk, penuh dengan kemarahan, penuhkan ikut nafsu, penuh rasa takut, akan porak-poranda rumah tangga. Kalau negara pun porak-poranda negara. So kalau para pemimpin semua beroperasi pada negatif 1 hingga 4, akan hancurlah negara mana-mana pun. Cuba tengok negara yang bergolakan sekarang. Kenapa? Dia ada unsur-unsur dendam, unsur-unsur yang dunia tak aman pasal ni lah. Okey, sekarang yang kelima lagi teruk, keresahan. Resah sana, resah sini, anxiety sana, anxiety sini, overthinking sana. Resah. Okay, so kalau you daripada you nak bangga diri, orang tak layan, you nak marah. Lepas marah, you ikut nafsu. Lepas tu you takut orang tak suka. Lepas tu you resah pula pasal tak dihargai dia punyai. Lepas resah, you akan minus 6, putus asa. Hello. Give up.
Ini Kiranya tingkat ke bawah lah ni. makin teruk. Putus asa. Putus asa. Yang ketujuh, -7, rasa bersalah. Guilty, rasa bersalah. Dan yang ke-8 ialah hilang akal. Hilang akal ni macam orang yang pembunuh secara bersiri. Mungkin LGBT yang tak betul semua tu. Maksiat berleluasa, ini dah orang dah hilang akal. Na'udzubillah. Okay, sekarang kita nak ubat dia. So tadi zon nafsu, ubat dia apa? Okey, kepada zon takwa, sebut zon baiklah. Okey. So +1, apa dia +1? +1 ialah eksplorasi diri atau proses mengenal diri, mencari ilmu. Okey. So sebab itu kita mesti mula kenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal agama, kenal suasana. Tenanglah jiwa. Betul. Okey. Dengan ilmu. Sebab tu kita tak usah sibuk cari berita. Orang yang tengok berita tahu isu. Sebab tu saya suka cari ilmu supaya kita kenal diri. Nombor 2 ialah hidup bermasyarakat. So bila kita kenal diri, kenal orang, kita pandai hidup bermasyarakat. Kita team player yang sangat bagus. Nombor 3, bila kita dah kenal diri masyarakat, kita bina kekuatan diri, kekuatan dalaman. Dengan apa? Akidah kita mantap, ibadah kita sempurna, akhlak kita lembut. Yang baik-baik. Yang, kekuatan diri. Sumber kekuatan. Okey, bila kita kuat diri, kita boleh kuasai diri. Kita masuk suasana negatif, pejabat kita orang negatif, kita tak terkesan. Kita tengok orang negatif, kita kesian, kita doakan, ya Allah, kita doakan dia, aku nak muliakan dia, aku nak bahagiakan dia, ya Allah, kesian dia. So kita akan jadi master of situation. Orang chaos, kita tenang aja, relax je. Contohnya kopi tumpah, kita relax je. Sebab kita boleh kuasai suasana. Okey. Jalan jam pun relax je. Okay. Yang kelima ialah orang yang kreatif. Kita boleh hasilkan macam Pian janji lagu sedap ke. Macam dia buat lagu tu Pian. Boleh tak kita buat lagu kau tengah marah? Bangga diri. Tak boleh kan? Kita kenal diri kita, kita team player, kita boleh kontrol diri kita ke terus mana, baru terkreatif. Bila kita kreatif, maka berlakulah keajaiban kehidupan, rezeki melimpah ruah, keluarga sakinah, anak soleh dan soleha, dapat istiqamah, insya-Allah husnul khatimah. Tak nak ke macam tu? Semua jawab orang ramai Ya. Sekarang yang kelima. Now, saya nak sebut satu situasi yang saya berdoa kita semua reset 2020, seluruh negara ummah dunia ke arah +6. Okey. Apakah +6? Sayang tanpa syarat. Pengabdian penuh keikhlasan kepada ummah dan masyarakat. Kita jadi hamba kepada Allah dan khalifah kepada dunia. Khalifah di dunia, Ya. hamba pada Allah Ya. penciptanya. Kita bukan hamba dunia. Kita hamba kepada Allah. Kita akan jadi hamba kepada yang kita cinta. So hamba kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta pada akhirat. Tapi kita khalifah kepada dunia, sebab khalifah berarti orang memberi kebaikan. Jadi kita akan guna segala apa yang kita ada, jiwa raga kita, kepandaian kita, pengaruh kita untuk memberi manfaat. #life is not about me. Baik. Ya Allah. Jadi bila kita dah ikhlas macam tu, kita dapat rezeki yang banyak. Ketujuh tahap zuhud. Apa zuhud? Zuhud ni dunia penuh tapi hanya di tangan, tidak di hati. Kita selfless. Ambil kita sedikit 1%, 99 kasih orang. Kita pergi umrah, kita tawaf, kita doa untuk kita 1%, doa untuk orang 99%. Saya nak tanya, perlukah kita doa kita nak itu, nak itu, nak ini? Minta-minta Allah tak tahu ke? Allah tahu. Jadi urusan dunia tak payah minta. Ya Allah, berilah aku yang bersih. Aku nak kenalmu, aku nak tujumu, aku nak redha. Meminta itu saja. Allah akan atur dunia kita. Jaga Allah. Dan yang ke-8, orang dah wali lah. Wali Allah macam mana? Jadi pandangan dia Allah jaga. Allah jadi pandangan dia. Cuma kalau engkau baik, Allah katakan, pandanganmu aku jaga. Semua Allah jaga. Itu best. Kita payah nak capai lah. Tapi saya rasa, jadi kita masyarakat, kalau dapat +6, sekarang saya nak apply praktikal, Pian.
Perhati, cuba tengok belah kiri belah kanan. Okey. Bagi orang yang okey, belah kiri kau dia pandai pula. Sebelah kiri saya tuan. Okey. Sebelah kanan saya komputer. Okey, so kita punya line tu. Sekeliling kita. Okey, so orang yang bangga diri belah kiri -1 boleh tak dibetulkan dengan +1 eksplorasi diri. Kalau orang sombong, Okey. bila dia kenal diri, aku daripada pancutan air mani yang hina, daripada tanah akan kembali ke tanah. Kulit aku yang cantik, yang gebu ni, aku selawar sangat ni, nak pantis kening, nak apa tu, akan jadi makanan ulat. Nak taruh eyelash extension seperti tu, akan jadi makanan ulat. Jadi betul tak? So orang yang marah -2 +2 hidup bermasyarakat. Kalau kita marah-marah, boleh tak hidup bermasyarakat? Tak boleh. Antisosial gitu tu. Ya. -3 orang suka ikut nafsu. Maka +3 lah orang kawal diri. Kekuatan dalaman. Okey. Nampak tak? Orang yang -4, orang yang resah gelisah. Dia tak resah gelisah pasal dia boleh master suasana. Resah tu kalau orang relax. Yang kelima ialah Lima tadi resah. 4 takut sorry. 4 takut. 4 takut. 4 takut. Dia takut orang marah, takut dia boleh menguasai suasana. +4. Okey. Betul? -5 ialah resah. Orang resah sebab dia tak ada benda nak buat, betul tak? Tenaga duk terfikir dia je. Jadi dia akan resahkan sesuatu yang Ada cari benda. Baru depan apa nak risau? Apa nak risau? Nak masak apa risau? Ruginya macam tu kan. Jadi tapi orang apa saya nak cipta inovasi saya ini untuk membuatkan orang lebih baik. Tengok orang kaya tu orang yang inovasi. Dia fikir macam-macam. Ya. Okey. Orang yang -6 rasa bersalah. Betul asal. Orang ni lah kita nak jadi orang yang ikhlas. Kreatif. Okey. Sayang tanpa syarat tadi tu yang Dia putus asa kan. putus Putus asa is -6. So orang putus asa sayang tanpa syarat. Okey. Okey, kita overcome dengan syarat dan rasa bersalah tu orang zuhud. Betul. You can overcome. Okey. So something like that. So sekarang saya nak beri suasana, boleh? Boleh. Okey, so now I want to show you masyarakat sekalian. Kalau kita tentukan emosi kita +6. Okey, sekarang Pian ada emosi +6 Sekarang buat matematik sikit. Tiba-tiba datang orang marah-marah dengan Pian. Marah-marah berapa meter? Marah-marah -2. Ya. Jadi orang -2 datang, kita +6 apa jadi suasana tu? +4. Okey. Alamak, cikgu matematik. Itulah -2 campur positif 6 dapat apa? Betul. So kita masih +4. +4 kita masih kat mana? Penguasaan diri. Situation. Jadi orang marah kita sayang. Sian dia. Dia ni baik tapi syaitan. Syaitan yang buat dia jahat, kita pun na'udzubillah minasyaitan tiup dia. Heran, aku marah-marah dia boleh lagi kan. Jadi kalau marah kita dalam hati kita subhanallah, orang kutuk kita pun subhanallah dalam hati. Positive thinking. Alhamdulillah, positive feeling. Tak ada syukur boleh cakap. Syukur. Dia tak akan kena kita. Sel kita tak rosak dengan dia. Sel dia akan rosak. Perisai tu jadi perisai. Okey. So kalau katakanlah orang tu putus asa. Putus asa berapa? -6. Putus asa -6. Okey, so kita masih kasih sayang. So tak negatif lah, kosong. So bayangkan suasana. Nanti saya nak cakap nanti suasana kalau suami buat hal macam mana. Nak dengar cerita? Cerita betul. Kejap lagi ada cerita. Cerita betul. Macam mana kita pun boleh belajar daripada kisah benar itu. Dengan menggunakan meter jiwa. Meter jiwa kita ni dah catat boleh kongsikan biar ramai lagi dapat kira-kira tengok sikit meter jiwa masing-masing untuk kita aplikasi untuk reset Minda 2020. Ya, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sambil-sambil itu kita dengarkan lagu daripada Azhari Nausihat dengan Kasih Tak Bersyarat. Hanya di Warna Pagi. Iki Nasi Furia. Jauh telah langkahku jenajah, dekat laman yang ku rindu. Luas sudah ku lihat dunia, senyummu ukiran terindah. Tiap perilaku dan budimu
juga buatku. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami di Ipoh Perak 102.7 FM bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk generasi yang pasti membawakan topik Riset Minda 2020. Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad bersama kita untuk pagi ini. Ya, sementara kita dengar lagu Kasih Tak Bersyarat, tadi Prof sempat live di Instagram Prof Muhayya Official tentang 7 Habits of Highly Effective People. Habis-habis tepat tu habis lagu, terus sambung. Nak kata waktu yang diisi tu sangat efektif ya Prof. Itulah Subhanallah. Kita mesti jaga masa ini makhluk Allah. Kalau jaga makhluk Allah, makhluk tu jaga kita. Contohnya kalau orang datang cek mata dengan saya kan. Tiba-tiba dia baru sampai 1 minit, tiba-tiba saya tak ada patient. Saya terus panggil dia. Dia pun wah, sampai tu jumpa Prof. Harusnya 1 jam pun jumpa. Buat lain dulu. Saya masuk, dia kata apa? Awak ni mesti orang yang jaga masa kan? Awak punctual kan? Mana Prof tahu ya? Sebab kalau kita jaga masa kita. Masa jaga kita. Subhanallah. Masa tu nyawa ya. Boleh cuba. Baik. Tadi Prof kata kisah benar. Kisah benar. Tadi Kisah nak belajar benar bersama ni. Okey, saya tahu benda ni berlaku banyak di kalangan masyarakat. Semua kata suami ada orang lain lah. Macam-macam lah. Ada orang ketiga lah. Okey. Saya nak beri senario ni yang berlaku, saya belajar juga daripada Pak Nasrullah lagi. Dia beliau menceritakan kisah seorang wanita di mana beliau find out suami dia ada wanita lain. Okey, sekarang tengok speaker, tengok meter sekarang, tengok meter. Ni find out ni means found already lah. Kantoi mah. Sudah jumpa itu handphone. Itu handphone sudah jumpa itu message. Sudah terbakar ni. Apa berlaku? Berlaku. Baik. Bila dia jumpa tu, apa emosi dia? Marah kan? Minus berapa? 2. Suami dia rasa bersalah. Minus juga. Guilt. Minus 5. Minus 7. 7. 7. Bersalah kan? Rasa bersalah. Risau pun dia. So minus 7 paling worst kan. So minus 2 campur minus 7 jadi apa? Minus 9. Ayo, not even in the list. So berantakan. So memang akan cerai-berai, bergaduh teruk kan. Perang dunia ke-10. Maknanya negatif dengan negatif. Baik. Jadi orang yang tanya soalan ni, kalau orang tanya saya, kalau kita jumpa kawan kita, apa kawan kau cakap? Kita minus 2 jumpa kawan. Kawan pun negatif juga, marah. Tu memang suami kau tak guna. Macam-macam lah. So apa jadi? Minus mana, masuk Facebook lagi, viral lagi. Baik, sekarang duduk bawah rumah basement, bawah sampah tu. Tak naik penthouse lah. Sekarang saya nak kita guna meter jiwa untuk mengatasi suasana. Baik, saya kata apa tadi? Kita nak share, kita nak jadi sifat 4 plus 6. Okey. Sayang tanpa syarat, ikhlas. So bayangkan kalau suami kita, isteri tadi minus. Kalau suami tengah rasa resah ke, putus asa ke, takut ke, mungkin suami takut lah, minus 4 katalah. Lepas kantor suami rasa takut, minus 4. Tapi isteri plus 6. Sekarang sayang tanpa syarat. Apa jadi? Tak apalah bang. Jadi minus 4 campur plus 6 jadi apa? Jadi plus 2. Apa jadi? Socialize. Ya, berhidup bermasyarakat aman damai. Orang tu pula pernah buka senang. Nak syurga tak? Jadi apa kita lakukan ialah kita jumpa suami, cakap, saya terima keadaan ini. Saya yakin yang berlaku ni semua Allah yang beri. Allah mengizinkan. Dan saya tak marah, panggil darling ke apa, saya tak marah Ling. Sebab mungkin saya juga salah, sebab saya yakin semua kejahatan atau semua musibah yang berlaku pada saya hasil tangan saya sendiri. Masya Allah. Semua kebaikan yang saya dapat rahmat Allah, tetapi semua tidak baik daripada tangan saya sendiri. Saya rasa ini sebab dosa-dosa lama saya dulu. Mungkin masa saya muda saya tak tutup aurat. Mungkin masa saya muda saya tak cukup solat. Saya tak jaga pergaulan. Dosa-dosa lama saya tidak taubati menggigit saya kembali. Dengan Allah izinkan
link ke buat macam ni, macam mana saya sakit hati, macam mana saya berdosa, saya dapatlah sakit hati tu sekarang. Masya Allah. Macam mana kita nak rasa redha macam tu? Okey, memang susah. Jadi kalau kita kata macam tu, yang suami dia buat salah tu, jangan nak suruh Allah balik. Itu dia dengan Tuhan, dengan Allah. Kita tanggungjawab sebagai isteri. Tapi orang jumpa Pak Nasrullah ni kata pula, saya tak boleh nak cakap sakit hati. So senang saja. Ambil wudu, ambil sejadah, pakai telekung cantik-cantik, sembur minyak wangi, menghadap kiblat dan bercakap, ya Allah, aku nak betulkan jiwaku. Aku tak bercakap dengan suamiku, tapi aku nak bayangkan bercakap pada roh suamiku dengan dia tak ada pun cakap. Bukan nak jumpa dia, tengok muka sakit hati. Betul? Fizikal. Mata fizikal tengok sakit hati. Mata hati kan? So, bayang solat taubat, solat hajat. Untuk kita dulu ni. Bersihkan hati sebab hati yang penuh kemarahan tu banyak syaitan. Tak menerima qada dan kadar. So, kita pun lepas solat lepas tu, duduk, bayangkan suami kita depan kita. Cakap. Panggil. Saya maafkan. Saya faham. Ini mesti dosa saya. Sebab saya pun sebagai isteri tak baik. Aurat saya tak sempurna. Bagi wanita yang tidak menjaga auratnya, dia sedang menzalimi suami dia setiap saat kali dia keluar rumah. Wanita tidak menutup aurat menzalimi suami dia keluar rumah. Maka, apa tak bolehnya suami menzalimi dia pula? Yang saya cakap ni memang orang tak suka, tapi saya kena cakap. Memang berat kita nak luahkan, nak suarakan, tapi saya kena cakap. itu hakikatnya lah. Saya nak reset minda. 2020 ni kita kena berterus terang. Tidaklah boleh nak suruh popular saja, nak orang suka, tak apa. Sebab akhirnya ilahi, kau yang ku tuju. Ya, betul. Redamu yang ku cari. Matlamat kita. Kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. Ya. So bayangkan orang yang rumah tangga berantakan macam ni, kalau isteri dia kembali kepada pemilik segala kasih sayang, ya Rahman, ya Rahman Ar-Rahim, ya Wadud, Wadud, semua ni balik kepada campakkan bersihnya hati kita tu, kita maafkan suami, insya-Allah. Dan kisah benar ini apa berlaku? Suami dia balik semula jadi orang baik dengan hanya kemaafan. Saya pun pernah juga terbaca kes yang lebih kurang sama, Prof. Macam tu juga kisahnya. Bila isteri ni dia redha, dia pun berserah pada Allah, doa yang baik macam Prof sebut tu lah. Dan akhirnya suami ni dia pun jumpa balik isteri tua, maaf saya, isteri pertama dah dia cerita, kata betul lah, awak lah juga permata hati saya, awak lah intan payung saya dan sebagainya. Nak kata bila kita redha ni hikmahnya sangat besar. Hati suami dalam genggaman siapa? Ya. Allah Ta'ala. Ya. Allah Maha Penggenggam. Dan kita pun luahkan apa-apa jua perasaan tadi pada Allah Ta'ala. Jadi yang penting komunikasi dengan penuh hormat dan memahami. Allah Akbar. Baik. So meter ni, meter. Dan ini juga rasanya applicable ataupun boleh kita guna pakai juga dalam pelbagai situasi, Prof. Ya? Masyarakat. Contohnya, kita di netizen sekarang. Saya tak tahu sangat sebab saya ni profil orang saya tak tengok. Saya tak follow sangat. Saya dalam Prof Muhaya Circle ni, saya beritahu. Promise singkatannya? Promise? Bukan. Bukan? PMC Prof Muhaya Circle. Okey, PMC. Okey. Saya beritahu first thing kita delete semua profil kita yang maksiat. Yang menunjuk, yang menyakitkan hati orang, buang. Yang kedua, unfollow orang yang bila kita follow menyebabkan kita jauh pada Allah dan menambah cinta dunia kita. Kita nak follow orang yang menambah cinta akhirat dan ilmu saja. Dan kita perhatikan segala perkataan yang kita cakap tu, sebab perkataan yang kita cakap itu, ingat tak, manusia ini ialah apa yang dia fikir dan rasa. Fikiran dan perasaan akan menimbulkan perkataan, perkataan akan menimbulkan perbuatan, diulang-ulang menjadi tabiat, menjadi akhlak, itulah menjadi destiny dunia akhirat. So saya nak sebut apakah akhlak sebenar. Masya-Allah, kejap lagi kita akan sambung juga. Dan apakah 4 sifat yang paling buruk.
Untuk kita perhatikan bersama supaya bila kita perhatikan tersebut kita dapat baiki di mana saja kita berada dan siapa saja kita untuk jadi lebih baik. Dan Reset Minda untuk 2020. Dan juga sahabat pendengar semua, kalau katakan ada lagi soalan-soalan dan juga pandangan serta perkongsian, anda boleh kongsikan saja di Facebook IKIM FM. Jangan lupa untuk sharekan video ini supaya kita sama-sama kongsikan manfaatnya. Dan juga anda juga boleh WhatsApp menerusi 0112904004. Ya, baik. Mungkin ada yang dengar pagi ni mungkin sambil menitiskan air mata Prof sebenarnya. Masing-masing ada cerita masing-masing, kita faham. Moga-moga apa yang kita belajar pagi ni dapat jadikan kita insan yang lebih tabah, insya-Allah. Berehat seketika, kembali sebentar lagi di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi buah tin dan zaitun dan gunung Tursina serta negeri Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bukan saja yang tengah dengarkan kami di 15 frekuensi di dalam kereta ataupun di rumah, malah bagi mereka juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM pun, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk sharekan video untuk generasi kita pagi ini. Pastinya perbincangan mengenai Reset Minda 2020 bersama dengan yang bahagia Profesor Dato' Dr. Muhayya Haji Muhammad. Dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook dan hantar pelbagai perkongsian juga di WhatsApp kita. Kita raikan sesempatnya. Kadang-kadang kita rangkumkan juga sebenarnya soalan kita ajukan terus pada Prof. Macam mana kita nak sambung tadi? Memerhatikan situasi. Ada orang kan kadang-kadang dia pergi bercuti, keluarga nak pergi bercuti kan, seronok kan, tapi dia duduk saja, tak nampak pun happy dia tu. Betul. Pasal dia bawa jiwa yang sama. Meter jiwa tak berubah, tak usah nak berubah suasana lah. Suasana berubah. Macam ni lah, kita masuk hotel bilik suite tapi gigi sakit, boleh enjoy tak? Contoh gigi sakit tu, itu bukan main-main tu. Betul. Maknanya kita orang, dia tengok orang yang jiwa, meter jiwa dia penuh kasih sayang. Duduk kat sawah padi, duduk
Kan, makan ikan keli pun happy. Betul? Dia layan nyamuk-nyamuk pun happy tau. Happy, betul. Pasal meter jiwa dia +6. Tapi orang tengah bangga diri, tengah marah, putus asa, kecewa, bagilah presidential suite berapa ribu satu malam pun tak happy. Setuju. Dunia dalaman menentukan dunia luaran. Jadi bila pergi cuti, kalau kita bawa diri yang sama, kita bagaimanapun, sebab tu orang yang betul-betul meter jiwa tenang tak perlu cuti pun. Dia bercuti dalam minda dia. Tak cuti pun. Kita ni tak cuti, mati baru cuti. Allah. Yang sibuk nak cuti tu kenapa? Cuma kita ubah suasana, bukan bercuti. Kita sentiasa bekerja sebab saya berkeyakinan lah, siapa rehat di dunia, akhirat tak rehat. Baiklah kita penat berpeluh di dunia supaya kat padang mahsyar tak berpeluh. Jihad jalan Allah. Kan? Jadi orang yang benar-benar nak jaga meter jiwa ni, jaga solat dia, kan, jaga Quran, jaga sunnah Nabi. Semua dia buat ikut cara Nabi, macam mana bangun tidur, macam mana nak keluar kaki bila air, semua jaga. Kan sedap hidup by design. Saya terbaca satu kata-kata Prof baru-baru ni. Kalau mahu kebahagiaan keluarga itu bertahan, kekalkan keluarga kita bertuhan. Masya Allah. Maknanya sentiasa apa-apa pun kita relate kaitkan dengan Allah. Dan tentukan kita anak-anak kita ilmu yang paling tahu kena Allah. Okey. So saya nak quote ni, saya dengar satu ceramah ni lah daripada orang Indonesia, tapi saya guna perkataan tu bahasa Indonesia juga, tapi saya rasa sangat best. Okey, perkataan ni mungkin ada yang kurang selesa sikit, tak apa sebut. Dia kata apakah 4 sifat yang tidak baik tadi tu lah. Yang pertama, bodoh. Allah mak. Kan? Yang kedua, dahlah bodoh, menyesatkan orang. Sesat. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, dia kan panggil jelek bahasa Indonesia. Jelek apa bahasa Melayu? Jahat lah Jahat lah. So dia kata, kalau orang tu bodoh saja, boleh tu ubah dia beri ilmu. Senang nak ubah lah. Tapi kalau bodoh menyesatkan orang pula dengan kebodohan dia tu. Kan? Yang teruk lagi, dahlah dia bodoh, dia sesat, dia fasik pula. Orang fasik ni memang niat nak buat jahat. So, mana 4 ni memang kita tak andaklah dalam diri kita dan orang lain. Alhamdulillah. So, bayangkan kalau kita boleh bebaskan kita daripada 4 sifat ini. Kita daripada bodoh jadi cerdik dengan mencari ilmu. Tengok meter jiwa kita, eksplorasi diri. Bila kita jauhkan kita daripada menyesatkan orang, contohnya ilmu-ilmu yang tidak betul, dan kita jauhkan daripada sifat fasik. Kita tahu orang fasik ni memang orang mengekalkan dosa kecil, memang tak elok kan, fasik, dan orang yang jahat. So kalau kita tidak bodoh, tidak menyesatkan orang, tidak fasik, tidak jahat, timbul akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan apakah akhlak yang baik kalau ikut penceramah ini? Ialah keupayaan untuk mengawal diri. Yang mana tadi? Master of situation and self-control. Semuanya meningkatkan meter jiwa. So akhirnya, saya nak sebut di sini, nak reset ke apa, jiwa kita jaga. Meter jiwa kita jaga. Kalau ikut Ian Marshall tu, kita punya motivasi kepada positive motivation, bukan negative motivation. So kalau kita nak bekerja, kalau ada orang dia bekerja, dia pasal dia marah orang kutuk dia, dia bekerja untuk aku buktikan kepada dunia aku boleh buat. Bertahun-tahun. Kalau tak capai, kecewa pula tu. Betul. Alamak. Dia tak boleh hidup in the moment. Sebab kuasa sebenar in the moment. Kan manusia ni susah sebab pencuri dia kebimbangan masa depan dan penyesalan masa lalu sampai tak ada masa nak gunakan masa sekarang. Sedangkan bila kita solat, kenapa kita tenang? Sebab masa solat tu kita fikir ke yang lalu, kita bimbang ke yang depan. Cara in the now, the best is solat sebenarnya, terapi jiwa. Saya nak share sikit macam mana kita boleh reset minda dengan solat. Boleh? Boleh, Prof. Okey. So bayangkan, bila kita solat, kita ada 9 disiplin solat yang saya pun dah sebut dulu. Ingat? Kalau kita jaga solat, kita akan jadi seorang first jaga waktu, betul? 10 minit belum masuk waktu, kita dah bersedia tempat solat, dah ambil wuduk, dah tone down, dah kita dah relax. Dah siap nak sembahyang, dah bentang sejadah. Kau kat pejabat tu dah bentang sejadah. Nak berjemaah dengan staf kita. Kan? Lepas tu ambil wuduk. Wuduk bersih tak?
Bersih. Masa untuk doa pula tu affirm pula, basuh muka, basuh tangan, biarlah aku baik. Mana sambil kita gosok tu dalam minda kita dah affirm pada subconscious mind kita. Betul. Kemudian kita niat. Jaga niat tak? Jaga. Jadi bayangkan hidup kita, jaga masa, jaga kebersihan, jaga niat. Lepas tu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa kita buat sebenarnya? Bila kita takbir, Pian, ada tak orang takbir macam ni? Genggam. Kita lepas. Okey, orang mati tangan dia macam mana? Lepas. Baby lahir? Dia genggam. Genggam. Genggam Orang hidup genggam. Genggam. Orang mati lepas. Okey. Jadi bila Allahu Akbar, kita matikan semua kita daripada dunia ini. Kita dengan Allah saja. Takbir kita macam tu. Reset lah tu. Buang yang berlaku sebelum solat tu, buang. Okey. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala masalah kecil Allah Maha Besar. Tak ke best tu, fokus. Tangan kita pun tak kat dada. Fokus. Bahagianya kita peluk diri kita dan kita tegak yang mendirikan kita Allah. Ya Allah, kita Fatihah pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kata apa? Hamba-Ku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hamba-Ku memuliakanku. Kan? Dialog kita dengan Allah. Tak ke best tu? Terjawab lah apa Ya kita Allah, baca, bahagianya kita baca Fatihah. Lepas tu kita pun rokok. Rokok ke sujud dulu? Rokok dulu. Rokok. Jadi kita ikut peraturan tak? Ya, Disiplin ikut peraturan. disiplin. Yang keberapa dah tu? So, masa, kebersihan, niat, fokus, Allahu Akbar. Ikut peraturan 5. Okey. Lepas tu rokok. Masa kita rokok tu, kita kata dalam hati kita, seolah-olah bila kita rokok, kita tunduk kan? Menerima tak, mengaku tak benda? Menerima lah. Allah, apa engkau beri, terima je lah. Surrender Aku lah. bersedia. Sami Allahu liman hamidah. Masa tu kita tomak ninah, alpha wave sangat tinggi. Kita tenang. Satu lagi disiplin. Ikut peraturan, lepas tu kita tenang. Okey? Lepas tu kita sujud. Masa sujud kita baca sujud, lepas tu kita paling hina, betul? Paling rendah. Paling dekat, paling hina, paling dekat. Masa tu kita dah berasakan aku salah, dunia betul. Aku seorang salah, semua orang betul. Best tak saya dah cakap minggu lepas? Kalau kita rasa kita betul, orang salah, maknanya kita positif, 7 bilion negatif. Ya. Tapi kalau saya salah, saya negatif, 7 bilion positif, best tak? Jadi kita yakin seluruh dunia ni baik. Pasal ini kurniaan Allah padaku. Apa lagi aku nak penambah baikan dunia ini dengan sebab aku lahir, dunia lebih baik daripada sebelum aku lahir. Baru berbaloi hidup. Kita pun boleh jadi baik. Ya. Bila kita rasa orang lain baik. Ya, InsyaAllah. mata hati buka. So kita sujud tu, kita rasa hina. Okey, lepas tu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera pada kanan, beratera belah kiri. Tak kata reset, semua orang baik, aku tak akan rosakkan orang. Best tak tu? Lepas kita beri salam, kita baca apa? Selawat ke? Kita istighfar. Biasa kita istighfar dulu. Ya, maknanya lepas ibadah pun kita istighfar. Kita mengaku salah depan Allah. Jadi kalau kita nak rasa aku betul, itu zon nafsu. Membangga diri, aku betul. Sebab tu orang bergaduh. Perhati kat media sosial mana orang bergaduh sampai siapa. Semua kata saya betul, awak salah. Dan orang bijak pandai pun akan menunjukkan kebijakan mereka. Sebab mereka fokus kepada merasakan diri ni hebat dengan sebab kecerdikan. Orang yang tertipu dengan ilmu dia. Orang tertipu dengan amalan dia. Ingat, apa kita dapat rahmat Allah. Jangan bergantung kepada ikhtiar kita. Jangan merasa berjasa. Masalah masyarakat kita sekarang kenapa? Merasa berjasa, merasa hebat, merasa pandai, saya betul, orang salah. Saya nak betulkan orang, nak ajar muka dia. Siapalah kita untuk membetulkan orang? Sebab kita punya model as a person, as a human, hanya menasihati. Tapi hidayah milik Allah. Jadi kita cakap, saya cakap saja. Orang terima ke tak terima, tak apa. Tapi cakap dari hati kita untuk membetulkan diri sendiri dulu dan insya-Allah masyarakat. So bayangkan disiplin solat ni, Pian. 9 disiplin. Kan 9 ke 8? Yang ke 8, 9 tu apa tadi, Prof? Okey, ikut peraturan. Tenang,
Tenang. Tawaduk lupa, tawaduk. tawaduk. Bila kita rokok dan sujud. Sujud tu rasa hina tu tawaduk lah. Tawaduk. Baik. Dan beri salam sejahtera. Lepas tu yang istighfar muhasabah diri. Muhasabah 9. 9. Okey. So bayangkan bila kita solat, kita release. Ni Pak Nasrullah lagi. Kita release semua. Kita forget dan kita forgive. Semua orang. So kalau kita jaga solat kita pian, hubungan kita dengan orang baik, dengan Allah baik, kita reset minda kita, ya Allah, kita tentukan mita kita hanya ikhlas mengabdikan diri kepada ummah dan kepada Allah saja. Walau negatif macam mana datang, kita boleh tangani dengan kasih sayang. Sebab kita master of situation. Ya. Sebab tu kita mulakan solat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa amalan tak mula dengan Bismillah sia-sia. Apa-apa amalan tak niat kerana Allah sia-sia. Apa amalan tak ikut hukum syariat sia-sia. So, jadilah kita orang yang sangat-sangat niat untuk menjadi orang bertakwa. 2020 ini, macam mana mata fizikal kita jelas, mata hati kita jelas, mata akal kita celik dan mata nafsu kita tutup. Okey, insyaAllah moga-moga hari ini kita dapat belajar tentang mita jiwa, kita dapat belajar motivasi solat. Moga-moga 2020 ni pun bila kita dapat jaga solat kita, dengan solat tu kita belajar pula hikmah di sebalik rukun-rukun setiap pergerakan tu ada hikmah, ada falsafahnya dan muhasabah untuk kita. Kita harap dapat membantu kita untuk reset minda. Boleh tak saya lupa. Satu benda yang kita sebut doa 17 kali satu hari, tolong hayati dan nikmati. Apa dia? Baca doa antara dua sujud. Okey, jom sama-sama, ada masa? Boleh. Okey, you all. Saya perhatikan diri saya, kita dalam masa muda-muda sembahyang semua nak laju. Apa kata kita menikmati setiap langkah sebelum kita baca doa. So, Rabbil Firli Rabbil Firli maknanya apa? Ampunlah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, cukupilah aku. Warfa'ni, naikkan darjatku. Warzuqni, kurniakan rezeki padaku. Wahdini, hidayah padaku. Wa'afini, sihatkan aku dalam ketaatan. Jangan duk jogging bekas seluar pendek tu sihat tapi tak taat. Pergi gym tu pakai baju ketat semua tak boleh. Afiat aku. Wa'fu anni, Allah ampunkan dosa, cabut akal-akal supaya dosa tak disebut daripada mahsyar nanti. So bayang kita jadi orang yang sangat-sangat menunggu waktu solat, menikmati solat, reset minda masa solat. Reset minda masa solat. Jadikan reset kehidupan masa solat. So tolong bila kita solat nanti menikmati, dan bagi orang yang dah cukup solat, buatlah solat sunat rawatib. Ya, siapa yang tak solat penuhkan. Siapa dah penuhkan awalkan. Siapa dah awalkan kita buat solat sunat. Siapa solat sunat jangan tinggal tahajud dan duha. Dah witir. Istiqamah dengan semua tu, insya-Allah Allah akan jaga kita lah. Bila kita jaga solat kita juga, insya-Allah. Minta maaf kepada pendengar kalau saya cakap terkasar bahasa yang baik, semua dari Allah. Yang tak baik tu daripada kelemahan saya. Dan minta maaf. Semoga Allah jumpa lagi, insya-Allah. Dan kita pun ambil kesempatan juga, hari tu tak sempat, kita sempat on air kan, kita ucapan takziah untuk Prof. Masya-Allah. Iman atas pemergian anak syurga. Masya-Allah Muhammad insya-Allah kita yakin menanti ahli keluarga di syurga tu. Insya-Allah, terima kasih. Insya-Allah doakan yang solehah ni, insya-Allah. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak Prof. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Dan kita dah dengarkan tadi dan juga tonton di Facebook live kita. Seronok tengok handphone baru Prof. 3 mata tu. Muhasabah apa pun. Generasi kita seketika, moga-moga dapat inspirasi untuk semua. Kalau ada nota-nota yang anda catat-catat tu, boleh kongsikan di ruangan komen Facebook ataupun kepada kawan-kawan di WhatsApp group masing-masing. Ada juga yang kreatif, dia siap potong mana-mana poin-poin penting tu, lepas tu dia sharekan video-video tu, dia viral kan, dia hantar kat grup WhatsApp lah, grup Telegram kan. Terima kasih kepada anda yang sentiasa orang kata memberi sumbangan kepada agar kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian ilmu kita InsyaAllah. Jom saat ini dengarkan Sabian. Syukran lillah, syukur pada Allah atas kehidupan. Moga-moga semuanya bertambah baik untuk kita semua. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami.